Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini di mana saya akan menunjukkan kepada anda tutorial bagaimana cara untuk mendaftarkan syarikat dan perniagaan anda dengan pihak KWSP dan juga Perkeso. Sebagaimana yang anda semua sedia maklum, selepas sebaik saja anda mendaftarkan syarikat anda di SSM, salah satu perkara yang anda perlu lakukan ialah anda kena daftarkan syarikat anda dengan pihak KWSP dan juga Perkeso. Lebih-lebih lagi apabila anda sudah pun mempunyai pekerja. KWSP ni tuan-tuan, dia merupakan tabung persaraan untuk pekerja anda. Sangat penting bagi mereka. Perkeso pula, ianya adalah satu bentuk bantuan untuk pekerja apabila berlakunya kemalangan terhadap mereka di waktu bekerja, termasuklah apabila berlaku kematian kepada mereka. Dalam Perkeso juga ada yang diberi nama Sistem Insurans Pekerja, SIP. Ianya diwujudkan pada tahun 2018 yang mana ia satu bantuan juga kepada pekerja terutama apabila mereka hilang pekerjaan. Kalau anda ingat lagi, pada tahun 2020 dan 2021 di mana ketika mana pandemik sedang mengganas, ramai pekerja yang dibuang kerja. Ketika itulah bantuan SIP digunakan oleh pihak kerajaan untuk memberi bantuan keuangan kepada mereka yang hilang kerja. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke desktop komputer. Saya tunjukkan anda cara macam mana untuk mendaftarkan syarikat anda dengan mereka. Baik tuan-tuan, sekarang saya nak tunjukkan anda macam mana cara untuk mendaftarkan syarikat dan juga perniagaan anda dengan pihak KWSP dan juga Perkeso. Okey, saya tunjuk yang KWSP dulu. Apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu pergi ke laman web KWSP. Kalau tak tahu, pergi je dekat Google, type aja KWSP. Okey, tekan, nampak. So, yang pertama sekali adalah KWSP. Pergi aja. Okey. Sekiranya kalau anda macam saya ni dapat terus ke ruangan bahasa Inggeris dan anda nak pergi ke ruangan bahasa Melayu supaya senang sikit nak mendaftar, anda pergi je sebelah hujung ni, type je BM. Dia akan pergi ke laman web BM. Okey. Anda terus pergi ke majikan pendaftaran. Tekan. Okey, dia akan sampai ke sini. Scroll ke bawah, scroll, anda akan nampak menjadi majikan yang berdaftar dan juga mendaftar pekerja anda. Sekarang saya nak anda pergi ke menjadi majikan yang berdaftar. Pastikan dia biru dekat sini. Scroll lagi ke bawah, majikan sektor awam, bukan. Kita nak ke majikan sektor swasta. Okey, kat sini. Okey, sampai sini, nampak mereka yang tergolong dalam kategori ini antaranya ialah syarikat senian berhad berdaftar dengan SSM dan juga perniagaan yang berdaftar dengan SSM. So, betul lah ni. Scroll lagi ke bawah. Apa yang anda perlukan? Dokumen borang KWSP 1. Okey, saya nak anda klik yang ni. Okey, bila klik, dia akan keluar borang macam ni. Dan download lah. Download, anda isikan sepenuhnya borang ni. Isi. Dekat bawah ni nanti dia akan minta untuk anda tanda tangan majikan, tanda tangan anda lah ya, jawatan dan COP. Kena ada COP dekat sini. Anda boleh gunakan COP bulat yang ada nama syarikat dengan nombor pendaftaran. Okey, dekat bawah ni kalau anda nampak, dia ada panduan mengisi borang KWSP 1 ni lah. Okey, anda boleh baca untuk memastikan apa maklumat yang anda isi itu betul lah. Okey. So, anda pergi ke bawah lagi, anda akan nampak dokumen sokongan. Dokumen sokongan ni ialah dokumen yang anda perlu sertakan untuk entiti perniagaan yang anda daftarkan itulah. Okey, so dia bergantung kepada entiti perniagaan anda. Kalau anda adalah syarikat senian berhad, anda kena sediakan bahagian syarikat senian berhad atau berhad. Begitu juga kalau anda adalah milikan tunggal dan PLT, so anda tengok dekat bahagian milikan tunggal, perkongsian dan PLT. Okey, dekat sini dia ada tulis borang 9, borang 49 dan salinan
borang pendaftaran. Borang 49, borang 9, salinan MyCard dan juga pasport. Okey, saya kena bagi tahu sikit dekat sini untuk anda yang menggunakan syarikat Senayan Berhad dan juga Berhad. Borang 9, borang 49 untuk anda yang mendaftar syarikat selepas bulan Januari tahun 2017, anda sebenarnya dah tak ada terima dah borang 9 dengan 49 ni. Anda akan menerima borang di bawah Seksyen 17 dan borang barulah yang di bawah Seksyen. Yang itu anda boleh minta dengan syarikat setiausaha anda menyediakan borang ni. Okey, cuma saya nak anda take note, borang 9 dan 49 tu dah ditukar dengan borang baru di bawah Seksyen. Okey, dah sediakan semua borang-borang yang saya sebutkan tadi bersama dengan borang ni yang anda isi ni. So, anda pegang dulu. Ada lagi dekat bawah ni, anda scroll lagi sampai anda jumpa mendaftar iAccount majikan. Okey, klik dekat sini. Okey, saya nak anda download borang ni satu lagi. Dekat langkah satu ni, borang KWSP 1i. Okey, ini adalah borang untuk mendaftar iAccount majikan. Okey, anda download macam tadi, isi, bagi lengkap dan tanda tangan majikan, jawatan cop dekat sini. Cop bulat pun tak apa. Okey, sama juga dia ada panduan mengisi borang. Okey, yang ini anda kena sediakan sekali dengan borang KWSP 1 tadi. Okey, seterusnya anda dah siap tu, anda pergi kepada langkah 2 iaitu wakil majikan menyerahkan dokumen ini kepada petugas KWSP untuk pendaftaran. Maknanya anda kena walk in ke mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan dengan anda, membawa sekali dengan borang bersama dengan dokumen sokongan tadi. Okey, dokumen sokongan syarikat itu. Dan anda jangan lupa dekat sini dia ada minta sekali anda bawa sekali dengan cop rasmi syarikat. Cop bulat yang saya bagi tahu tadi. Okey, apa yang mereka akan lakukan di sana? Mereka akan bantu anda untuk mendaftarkan syarikat anda dulu. Lepas tu dia akan daftarkan sekali dengan iAccount majikan. Okey, iAccount majikan tadi tu untuk apa? Ianya adalah satu sistem, satu portal yang diwujudkan oleh KWSP bertujuan untuk anda membuat caruman setiap bulan. Di setiap bulan anda kena buat caruman untuk gaji pekerja. Anda kena buat melalui portal iAccount majikan itulah. Dan dengan sistem yang sama juga, anda kena daftarkan pekerja anda. Okey, daftar pekerja, nak mengurangkan pekerja. Maklumlah, setiap bulan mungkin ada pekerja yang akan keluar, akan ada pekerja yang akan masuk. So, situ juga untuk anda buatlah ya. Nak daftar dan nak keluarkan pekerja yang dah pun berhenti. Okey, bila anda dah daftar iAccount majikan tu, pihak KWSP akan hantar satu notification ke nombor telefon anda. Ia bagi memastikan nombor telefon itu adalah nombor telefon yang betul sebagaimana yang anda daftarkan. Dah dapat, anda kena login ke akaun anda, iAccount majikan tadi, and then settle semua, maknanya anda dah good to go lah, mana boleh guna sistem tu. Alright, itu saja. Senang. Maknanya pergi walk in aja, bawa dokumen yang saya sebut tadi ke mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan dengan anda. Okey, saya kena take note juga, saya kena bagi tahu juga, ada ketika anda nak masukkan maklumat pekerja anda, tak boleh. Okey, ini mungkin disebabkan oleh pekerja anda itu dia belum pernah bekerja sebelum ni. Untuk pekerja anda yang belum pernah bekerja sebelum ni, sebenarnya lebih senang untuk anda minta dia supaya pergi walk in sahaja ke mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan, minta mereka daftar dulu. Daftar diri individu pekerja tu dengan pihak KWSP. Dah daftar, mereka akan dapat nombor pendaftaran dan selepas itu anda boleh memasukkan nama mereka ke dalam syarikat anda melalui iAccount majikan. Alright? Itu saja untuk KWSP. Saya nak tunjukkan anda macam mana rupa dia portal iAccount majikan KWSP ni. Anda pergi je dekat Google, type iAccount majikan KWSP.
Sebab kalau nak cari terus dengan dia punya website ni macam susah sikit. Jadi saya prefer untuk pergi ke Google dulu, type untuk cari iAccount majikan KBSP. Sampai anda klik aja, okey. Ni rupa dia lebih kurang masa orang kata kemasukan ke dalam sistem. Tekan je log masuk dekat sini. Log masuk sebagai majikan. Dia akan bawa anda ke sini. Bila anda dah berdaftar dengan pihak KBSP sebagai majikan, anda pastinya akan menerima user ID. Anda kena masukkan user ID yang anda daftar bersama dengan password. So, nanti anda akan dibawa masuk ke dalam portal iAccount majikan ni. Ini adalah rupa dalaman sistem portal KWSP, iAccount majikan. Anda akan gunakan sistem ni untuk tujuan membuat caruman setiap bulan untuk pekerja anda. Setiap bulan, anda kena buat caruman, pembayaran caruman tak lewat daripada 15 hari bulan. Setiap bulan. Mana kata kalau anda mencarum dan membayar pada bulan Februari, ia adalah untuk gaji bulan Januari. Sekiranya anda membayar caruman bulan Mac, ialah untuk gaji pada bulan Februari. Dia macam tu. Okey. So, sistem ni juga kita gunakan untuk tujuan mendaftarkan pekerja baru yang baru masuk dalam syarikat. Dan sistem ni juga kita gunakan untuk keluarkan pekerja kita yang telah berhenti. Memang senang. Senang. Semuanya through sistem saja secara online. Sekarang saya nak tunjukkan anda berkenaan cara macam mana untuk anda mendaftarkan perniagaan dan juga syarikat anda dengan pihak Perkeso pula. Caranya, anda kena pergi dulu ke laman web Perkeso. Kalau tak tahu, pergi ke Google, type saja Perkeso. Okay, enter. Nampak Perkeso ni, tekan aja. Sampai dekat sini, ni laman web Perkeso. Anda kena pergi ke perkhidmatan kami, majikan pendaftaran. Okey. Sebenarnya Perkeso ni dia lebih, boleh saya kata mudah lah. Clear dia punya cara tu. Okey. Apa yang anda perlu lakukan, nampak dia dah ada langkah-langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Anda kena, yang pertama sekali, langkah 1, anda kena download semua borang yang dinyatakan dekat sini. Borang permohonan enrolment, borang 1, borang 2, borang SIP 1, borang SIP 2. Okey. Nampak Anda kena download dulu semua borang ni, download dan isi. Isi dengan sempurna, tanda tangan dan nama majikan ataupun wakil dekat sini, jawatan, dan juga jangan lupa cop rasmi syarikat anda. Boleh guna cop bulat yang ada nama perniagaan dan juga nombor pendaftaran perniagaan. Ini untuk borang SOCSO Portal ID. Okey, ataupun borang Portal Assist lah. Dalam Perkeso dipanggil Portal Assist. Lepas tu ni borang 1, borang pendaftaran majikan ni sama juga anda kena isi dengan lengkap. Borang pendaftaran pekerja, kalau anda ada seorang pekerja, so anda kena daftar lah. Butir-butir pekerja domestik. Okey. Lepas tu borang SIP, pendaftaran majikan dan juga SIP pendaftaran pekerja. Ini semua borang-borang ni anda kena download, anda kena isi dengan lengkap. Selepas tu dah isi, simpan dulu borang tu, pergi kepada langkah 2. Apa yang anda kena buat, anda kena scan semua borang-borang yang kita download yang anda dah isi tadi dengan lengkap. Anda kena scan. Scan tu pula, scan secara berasingan. Anda scan, lepas tu anda namakan balik ikut nama dia, nama yang asal ni. Okey, lepas tu sediakan salinan dokumen berikut. Surat akuan majikan ni, kalau pergi ni kita nampak surat akuan majikan ni macam ni. Ini sekiranya anda yang menguruskan tu, perniagaan ataupun syarikat anda ada beberapa orang partner, ada beberapa orang pengarah. Jadi anda wakilkan kepada seorang, maka anda kena taklah wakil tu Wakil tu kena ada nama wakil, nombor kad pengenalan dia. Maknanya syarikat memberi kuasa kepada wakil tu nak membuat urusan berkaitan dengan Perkeso. Lepas tu anda kena sediakan dokumen sokongan syarikat. Anda boleh rujuk dekat sini.
Download aja, tengok dia bergantung kepada anda menggunakan entiti perniagaan apa. Kalau anda menggunakan syarikat Senian Berhad dengan Berhad, so inilah borang-borang yang anda kena sediakan. Okey. Saya kena ingatkan sebab saya nampak ada borang 9, borang 8, 49. Ini semua adalah borang di bawah akta lama ni. Jadi kalau anda yang mana menubuhkan syarikat Senian Berhad dengan Berhad selepas Januari 2017, anda kena minta dokumen di bawah akta baru dengan company secretary. Basically mereka memang akan bagilah dokumen tu. Cuma anda kena rujuk pada mereka, jangan keliru dengan nama-nama borang di bawah akta lama ni. Tapi borang tu anda boleh, semua borang ni ada, jangan risau. Anda boleh minta dengan syarikat setiausaha. So kalau anda adalah PLT, so inilah dokumen yang anda perlu sediakan. Kalau anda adalah milikan tunggal perkongsian, inilah dokumen yang anda perlu sediakan. Sediakan dokumen tersebut dengan lengkap. Okey? Lepas tu apa pula nak buat? Seterusnya, apa yang anda kena lakukan, anda kena pergi kepada langkah 3. Apa yang disuruh buat ni, sebenarnya apa yang anda perlu buat, salah satu daripada borang yang anda download ni, borang permohonan enrolment penggunaan portal Assist ni, anda kena emailkan ke email ni, idportal@perkeso.gov.my. Okey? Anda kena emailkan borang permohonan enrolment penggunaan portal Assist ni tadi, yang anda dah siap isi tadi, emailkan ke ID portal ni. Okey? Setelah anda emailkan kepada mereka, apa yang mereka akan buat ialah mereka akan emailkan semula kepada anda ID dan kata laluan sementara untuk portal Assist. Portal Assist untuk Perkeso ni lah. Portal Assist ni ialah portal yang mana anda akan guna untuk tujuan mendaftarkan syarikat anda dengan Perkeso, mendaftarkan pekerja anda dengan Perkeso, mendaftarkan SIP syarikat dan pekerja anda dengan Perkeso. Semua anda boleh buat di dalam portal Perkeso Assist tadi tu. Alright? So, point dia sebenarnya anda kena dapatkan yang tadi ni, portal ID, portal Assist Perkeso. Bila anda dah hantar borang, mereka hantar balik ID dan kata laluan sementara, so anda boleh masuk dan anda boleh buat semua perkara yang saya sebutkan tadi. Okey? Itu saja sebenarnya. Simple aja. Okey? Simple sangat untuk mendaftarkan Perkeso. Dia sedikit berbeza dengan KWSP tadi. Makna kata, kita boleh mendaftarkan untuk Perkeso ni semuanya online je. Tak perlu pun anda nak kena walk in ke cawangan Perkeso. Inilah rupanya portal Assist Perkeso. Dia punya website dia assist.perkeso.gov.my. Anda Google aja portal Assist Perkeso. Ini adalah rupa dia. Bila anda dah dapat ID dan kata laluan tadi, anda masukkan ID dekat sini dan kata laluan, and then anda akan dibawa masuk ke dalam portal Assist Perkeso ni. Inilah rupa dalam portal Assist Perkeso. Dekat sini, macam saya bagi tahu tadi, anda boleh menggunakan sistem ni untuk pertama sekali untuk mendaftar syarikat dan juga perniagaan anda dengan pihak Perkeso. Yang kedua, untuk mendaftarkan pekerja ke dalam Perkeso syarikat anda. Yang ketiga, anda boleh mendaftarkan syarikat dan pekerja anda dengan SIP Perkeso. Sistem inilah yang anda akan gunakan setiap bulan untuk mendaftarkan pekerja baru yang masuk ke dalam syarikat anda, untuk mengeluarkan pekerja yang dah berhenti daripada syarikat anda, untuk anda download statement bagi tujuan akaun syarikat, dan macam-macam lagi lah. Banyak benda yang anda boleh gunakan dalam sistem Perkeso. Pendek kata, tiap-tiap bulan untuk kerja-kerja caruman setiap bulan itu, dah tak perlu dah nak buat secara manual. Anda boleh buat secara online saja. Dah tak ada alasan untuk tidak mencarum Perkeso selepas ni. Itulah tadi tuan-tuan, macam mana cara untuk mendaftar. Saya rasa taklah susah sangat. Boleh kata mudah je sebenarnya untuk mendaftarkan syarikat anda dengan KLBSP dan juga Perkeso. Anda cuba buat, sekiranya anda masih lagi tak faham, tak clear, anda sebenarnya boleh terus berhubung dengan pihak KLBSP dan juga Perkeso. Google saja nombor telefon mereka, insya-Allah mereka sedia ada untuk membantu anda. Saya harapkan video ini
dapat memberikan penjelasan, kefahaman kepada anda. Yang penting ianya membantu anda. Sehingga berjumpa lagi, saya Syaihan Ibrahim. Assalamualaikum.